Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana untuk kita melakukan pembezaan bagi fungsi trigonometri tangent AX. Okay, sebelum ni kita dah belajar bagaimana, kalau kita buat ringkasan sikit apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu kalau kita bezakan sin, kita akan dapat cos X. Okay, itu yang pertama. Dan kalau kita bezakan cos X, kita akan dapat negative sin X. Jadi ini dalam bahasa Inggeris C, jadi saya buat K lah. Kita bezakan cos X, kita akan dapat negative sin X yang kita belajar semalam. Dan yang ketiga pada hari ini, iaitu kita akan belajar tentang bagaimana kita nak bezakan tangent X. Hari ini kita akan dapat apa dia? Berdasarkan rumus, kita akan dapat secant square ataupun secant kuasa 2x. Jadi kita akan dapat secant kuasa 2x. Itu asas basic dia. Sekiranya dia tak ada nombor tangent x, kita akan bezakan tangent x, kita akan dapat secant 2 kuasa 2x ataupun secant square x. Okey, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil secant square x, dalam bahasa Melayu secant kuasa 2x. Okey. Seterusnya pada hari ini kita nak tengok contoh, iaitu berdasarkan rumus tangent x, kalau kita bezakan kita akan dapat secant square x. A ni merujuk kepada sekiranya selepas tangent kita ada satu nombor. Sekiranya selepas tangent kita ada nombor, jadi kita perlu letakkan nombor tu di hadapan terlebih dahulu. Kemudian kita tukarkan tangent tadi, ataupun setelah kita melakukan pembezaan tangent, kita akan dapat secant square ataupun secant kuasa 2 AX ni terus kita tulis seperti biasa. Okey. Contoh, carikan terbitan pertama bagi fungsi trigonometri yang berikut. Bermaksud, seperti mana yang saya ingatkan, terbitan pertama merujuk kepada melakukan proses dy dx lah. Jadi bila kita dapat dy dx, kita buat dy dx, kita akan dapat terbitan pertama bagi fungsi. Sebagai contoh, kita tengok contoh ni, kita ada diberi fungsi tangent 7x. Jadi cari terbitan pertama. Soalan minta carikan terbitan pertama. Jadi terbitan pertamanya adalah apabila tangent 7x, penyelesaiannya adalah kita buatkan proses dy per dx tangent 7x 7, oleh kerana lepas tangent ni ada 7, nombor 7, jadi kita tulis sama dengan 7 terlebih dahulu. Kemudian tangent tadi ni kita tukar kepada secant kuasa 2 7x, kita kekalkan. Jadi sama saja dengan sebelum ni punya langkah ataupun cara, cuma yang ni adalah berkisar tentang tangent, ataupun kita membincangkan tentang bagaimana kita nak membezakan tangent. Jadi cara bacanya, apakah terbitan pertama bagi fungsi tangent 7x? Terbitan pertama kan, dalam soalan ni dia nak terbitan pertama bagi tangent 7x ialah 7 secant kuasa 2 7x. Jadi ini adalah terbitan pertama bagi fungsi tangent 7x setelah melakukan proses pembezaan. Dy dx merujuk kepada proses pembezaan. Okey. Kita nak tengok dalam ni kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kita ada 9 soalan ataupun 9 contoh yang kita akan jawab pada hari ini, dan kita akan tengok bagaimana untuk kita menyelesaikan satu persatu. Dan yang perlu diingat ialah sifir ni lah, sifir di atas ni ataupun rumus di atas ni. Sekiranya kita ada tangent AX ataupun tangent X, kita akan dapat secant square X. Ini dia terus tulis sekiranya kita ada selepas tangent tu ada satu A ni merujuk kepada nombor. Sekiranya ada nombor kat sini, kita kena letak nombor tu terlebih dahulu di hadapan, kemudian kita tukar tangent tu kepada secant kuasa 2 AX. Yang ni sebenarnya mudah tapi kamu tak biasa lagi. Jadi ini adalah perkara yang kita belajar sebelum ni. Apabila ada sin, kita akan selepas melakukan pembezaan kita akan dapat cos X. Nombor 2, kalau kita ada cos yang kita belajar semalam, cos X, kita akan bezakan cos X, kita akan dapat negative sin X. Kemudian jika kita bezakan tan X, maka kita akan dapat secant square X. Okey.
Kita tengok contoh kepada contoh yang y sama dengan tangent 8x. Dia nak suruh kita cari terbitan pertama. Bermaksud dia nak suruh kita buat dy per dx ataupun dia nak suruh kita bezakan. Soalan 1 saya salin dulu. Soalan 1. Soalan 1 dia tulis y sama dengan tangent 8x. Arahan soalan, carikan terbitan pertama bagi fungsi trigonometri yang berikut. Y sama dengan tangent 8x. Y sama dengan tangent 8x. Berdasarkan rumus, saya tutuplah sikit sebab nak ke atas ni. Berdasarkan rumus, kita ada tangent, kita akan bezakan tangent, dapat secant. Jadi yang ni y. Bila ada y, senang, mudah kamu tulis dy per dx sama dengan, ikut yang atas tu, sama dengan y dy per dx. Tangent dalam rumus kita berkata kalau kita ada tangent, kalau kita bezakan tangent, kita akan dapat secant square. Tapi ingat, selepas tangent ni kita ada 8. Kalau contohnya kalau macam ni tadi, sekiranya selepas tangent tu tak ada apa-apa, kemudian terus x, kita terus boleh tulis secant square x. Okey, ingat tak ada nombor. Tak ada nombor, terus kita boleh tulis secant kuasa x, kuasa 2x. Tapi dalam kes kita sekarang ni ialah kita ada nombor. Kita ada nombor. Nombornya ada di mana? Tangent 8x. Jadi sekiranya kalau berdasarkan rumus, kalau kita ada tangent x, a ni merujuk kepada 8 ni lah. Nombor, bermaksud kita kena tulis nombor di hadapan dulu. Jadi nombor yang ada selepas tangent adalah 8. Kemudian secant square, maknanya kita bezakan tangent, kita akan dapat sek secant kuasa 2. Ax tu kita tulis balik 8x ni, kekalkan. Itu sahaja cara untuk kita melakukan perbezaan terhadap tangent 8x. Dy dx merujuk kepada pembezaan, dan ini adalah dipanggil terbitan pertama. Terbitan pertama bagi apa? Bagi fungsi tangent 8x. 8 secant kuasa 2 8x ialah terbitan pertama bagi fungsi tangent 8x. Okay, itu adalah contoh pertama yang ada di dalam modul. Okay, di dalam modul ada contoh dia. Yang pertama ada dalam modul lah. Okey. Ni kamu boleh tengok pada muka surat yang ke 26. Muka surat yang ke 26 kat sini. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor yang kedua. Soalan 2, saya salin dulu soalan 2. Soalan 2 kita ada ft sama dengan 3/2 tangent 4t. Okey, macam mana kita nak tulis dia? Okey. Jadinya hari ni, oleh kerana tadi kita ada y, kita buat dy dx. Ft ni pun kalau kamu tak kerti nak tulis apa-apa, kamu terus tukarkan saja. Kamu tu buat, ataupun yang sebenar-benar cara untuk kita lakukannya ialah, oleh kerana ft, simbol kita melakukan pembezaan ialah f prime t. Yang ni merujuk kepada simbol setelah melakukan pembezaan untuk terbitan pertama. Ni maksud simbol setelah melakukan pembezaan untuk terbitan pertama. Mencari terbitan pertama sama dengan, okey. Oleh kerana 3/2, kita baca daripada kiri ke kanan, kita ada 3/2 tangent 4t. Jadi kalau kita ada 3/2, okey, tangent, selepas tangent ada huruf 4. Jadi macam tadi kita ada 8, sekarang ni ada 4. Sekiranya ada 4, apa perlu kita buat? Kita tulis 4 tu berada di hadapan. Kemudian dot. Dot ni merujuk kepada darab atau 3/2. Saya tulis balik daripada sini. Selepas kamu letak 4 tu, kamu terus tulis, kamu baca balik 3/6 tan yang mana, baca balik daripada kiri ke kanan, ada 3/2. Kemudian kita ada, okey, ataupun kita buat
kurungan kat sini pun boleh, dot pun boleh. Okey, kurungan. Dalam ni kita tangent, kita nak tulis start dengan tangent. Apabila kita bezakan tangent, kita akan dapat secant kuasa 2. Kenapa jadi gitu cikgu? Ini adalah berada di dalam rumus yang awal-awal kita tengok tadi. Okey. Jadi kalau kita tengok rumus, kita tulis huruf, kemudian secant kuasa 2 dah tulis, AX apa? Dalam kes kita 4T lah. Jadi dalam kes kita 4T, saya pun tulis balik saja 4T. Jadi kita ada kurungan merujuk kepada darab. Kalau kamu nak buat dot macam sebelum ni yang saya ajar dalam kelas sebelum ni pun merujuk kepada darab juga. Jadi 4 darab dengan 3/2 kita kena selesaikan lah. Jawapan yang terakhir dia. Kalau tinggal macam ni masih lagi belum jawapan yang terakhir. 4 darab 3/2 tekan kalkulator ataupun kita memudahkan 1 darab 2 2, 2 darab 2 4. Jadi 2 darab 3 dapat 6. 4 darab 3/2 dapat 6. Secant square dalam kurungan tu kita tulis balik sahaja. Jadi itulah jawapan dia. Ya. Ini adalah terbitan pertama bagi fungsi 3/2 tangent 4T. 6 secant square ni adalah terbitan pertama. Kenapa nak kena cari terbitan pertama cikgu? Sebab dalam soalan dia minta carikan terbitan pertama bagi fungsi trigonometri berikut. Fungsi trigonometri ni yang ni lah. Dia bagi fungsi trigonometri tangent 4T ni, maknanya kita kena cari terbitan pertama bagi fungsi tersebut. Okey, 6 secant square 4T bagi soalan nombor 2. Ini cara mempersembahkan jawapan dia lah. F prime T merujuk pada simbol setelah melakukan pembezaan. Okey. Kalau kamu tak erti nak letak FT ke apa, kamu terus tulis sama dengan pun tak apa. Yang penting kamu tahu macam mana nak buat ni. Okey, step-step dia. Yang pertama ialah kamu tengok, baca daripada kiri ke kanan, tengok ada nombor depan tangent tak apa lagi, tapi selepas tangent tu ada 4. Maksud 4 tu kamu kena letak kat depan. Okey, kemudian baca daripada kiri ke kanan sekali lagi, 3/2 susun balik 3/2. Tangent kita tukar pada secant kuasa 2, 4T tulis balik saja. Jadi itu sahaja jawapan dia. Untuk soalan yang ketiga, di dalam modul kita ada soalan ketiga, iaitu yang ni. Yang ni pun sama, D/dA. Okey, biasanya kalau kamu tak tahu nak letak apa, kamu terus tulis jawapan pun boleh. Contoh, saya salin dulu soalan nombor 3 tu. Soalan nombor 3 kita ada. Soalan nombor 3 kita ada D/dA dalam kurungan negatif 3 tangent 2A. Okey, dalam kurungan tangent 2A. Okey, ini saya sedang cuba untuk menunjukkan cara untuk menjawab ataupun mencari terbitan pertama bagi fungsi negatif 3 tangent 2A ni. Jadi caranya ialah yang pertama, ingat balik. Pertama sekali, kalau kamu tak tahu nak tulis apa simbol kat depan ni, kamu terus tulis sama dengan. Sebab yang ni FT, kita tahu F prime T. Yang ni kita tak tahu kan. Kita tulis sama dengan, kita baca daripada kiri ke kanan fungsi dalam kurungan ni. Negatif 3, jangan tulis lagi. Baca lagi, tangent 2A. Maknanya kat lepas tangent ni ada 2. Bermaksud 2 tu perlu ditulis dahulu. Itu cara yang pertama ni. Kemudian barulah kita baca sekali lagi daripada kiri ke kanan dalam kurungan negatif 3. Kamu nak buat dot pun boleh, buat kurungan negatif 3 pun boleh, tutup kurungan, merujuk kepada darab. Kemudian tangent 2A. Tangent sekarang ni lepas kita lakukan pembezaan, kita dah jadi secant kuasa 2. 2A ni macam mana? 2A ni tulis sahaja. Jadi, kenapa jadi secant cikgu? Sebab berdasarkan rumus. Rumus kata apa? Tangent jadi secant kuasa 2. Jadi selepas melakukan pembezaan, tangent sudah pun bertukar menjadi secant ataupun secant kuasa 2A. Jadi jangan tinggalkan macam tu saja, kamu selesaikan. 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Secant square 2A ni, negatif 6 darab dengan secant kuasa 2A, kamu tulis saja balik. Itulah jawapan dia. Sangat mudah. Ini adalah dipanggil cara untuk membezakan negatif 3 tangent 2A dan kita akan dapat negatif 6 secant kuasa 2A. Ini adalah terbitan pertama bagi fungsi di atas ni. Okey.
Itu soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Kalau kamu tak tahu tulis apa, nak tulis apa kat depan ni, kamu terus tulis sama dengan saja. Nombor 4. Nombor 4 kita ada y sama dengan 2 tangent 3x. Y sama dengan 2 tangent 3x. Okey. Saya tunjukkan cara dia. Saya salin dulu. Y sama dengan 2 tangent 3x. Okey. Y sama dengan 2 tangent 3x. Jadi apa yang perlu kamu lakukan ialah apa yang kamu perlu lakukan ialah yang pertama sekali kita tahu kat sini y. Jadi kamu boleh terus buat dy per dx. Kita kena mencari terbitan pertama, simbolnya adalah pembezaan lah. Ataupun kalau kamu tak nak buat dy dx ni, kamu tulis sama dengan terus pun macam kat atas ni pun tak apa. Tapi macam kes kita tahu dy per dx. Macam ni kita tak tahu kan, nak tulis apa takut salah. Sebab dia A, jadi kamu takut kamu pening. Kalau y saja dengan x, dy per dx pun boleh. Sama dengan, baca dalam yang ada ni daripada kiri ke kanan, 2 tangent 2. Nombor ni tak ada masalah. Sebab nombor ni berada di hadapan tangent. Jadi tak perlu tulis kat depan lah. Lagi, kita baca lagi. 2 tangent 3x. Ada 3 selepas tangent, sebelum x tu ada 3. Jadi 3 tu yang kita kena tulis terlebih dahulu. Nampak? Kemudian, lepas tulis 3 tu, kita tengok lagi. Baca daripada kiri ke kanan balik. 2, barulah kita tulis 2 tu dalam kurungan. Merujuk kepada darab. Kita nak darab sekejap lagi. Kemudian buat kurungan lagi untuk tangent pula. Okey, sekarang ni tangent setelah kita buat pembezaan, kita akan dapat secant kuasa 2, 3x ni kita tulis saja balik. Tak payah pening-pening. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah mendarab saja. Kurungan merujuk kepada operasi darab. 3 darab 2 adalah 6. Secant kuasa 2 3x ni kamu salin saja balik. Itu sahaja untuk jawapan nombor 4. Mudah saja sebenarnya benda ni ya. Jadi rugilah siapa yang tak mengikuti ataupun tidak melihat video yang telah saya postkan di dalam grup Telegram. Okey. Soalan nombor 5. Okey, kita tengok. Soalan nombor 5 dia bagi d per dx negatif tangent x. Jadi saya salin dulu soalan tu. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5, d per dx sama dengan tangent x. Okey. D per dx sama dengan tangent x. Jadinya, macam mana kita lakukan pembezaan? Okey, kepada kes yang macam ni. Jadi, kalau kamu tak tahu nak tulis apa, terus tulis sama dengan. Okey. Kita terus buat dia punya proses pembezaan. Negatif tangent x, baca daripada kiri ke kanan. Negatif, perlu tulis lagi tak? Nanti dulu. Tangent, selepas tangent ada apa-apa tak? Lepas huruf tangent. Tak ada huruf, tak ada nombor. Lepas tangent tak ada nombor, sebelum x pun tak ada nombor. Jadi tak apa, tak perlu tulis apa-apalah. Kemudian kita baca balik daripada kiri ke kanan, negatif. Jadi barulah kita tulis negatif tu. Selepas kita kena pasti bahawa tidak ada nombor selepas tangent lagi. Tak ada nombor. Sebelum x pun tak ada nombor. Baru kita tulis negatif. Tangent setelah melakukan dy dx, kita dapat secant kuasa 2 x, kita tulis balik. Jadi jawapannya adalah negatif secant kuasa 2x. Itu sahaja untuk soalan nombor 5. Jadi mudah tak? Mudah. Jadi sifir dia kamu kena tahu, bezakan tangent dapat secant. Negatif tu tak apa. Sebab negatif tu kita kekalkan dia. Sebab dia tak ada berkaitan. Sebab kita tengok berdasarkan formula ni ataupun rumus yang saya tulis sebelum ni, tangent kita tukar kepada terus secant square. Okey, secant kuasa 2x lah. Okey. Tu bagi soalan nombor 5, kita ada 6, 7, 8 dan 9. Okey, bagi soalan 6. Soalan 6. Soalan 6. Saya salin dulu soalan 6 ni. Kita ada FA
sama dengan negatif tangent 2T. Okey. FA sama dengan dalam kurungan negatif tangent 2T. Jadi, simbol yang menyatakan kita melakukan pembezaan ialah F prime A dan salib ni panggil prime. Merujuk pada terbitan pertama. Sebab dalam soalan nak suruh cari terbitan pertama. Okey. Sama dengan dalam kurungan kita baca dulu negatif tangent 2T. Negatif tangent 2. Oleh kerana lepas tangent tu ada nombor 2, maknanya kita tulis 2 dulu. Negatif macam mana cikgu? Nanti dulu. Baca dulu. Negatif tangent 2T. Negatif. Negatif barulah kita buat negatif. Tangent, selepas kita lakukan pembezaan, kita akan dapat SEK kuasa 2. 2T macam mana? Salin je balik. Nampak? Mudah sahaja. Kemudian barulah kita, kurungan merujuk kepada darab, barulah kita darabkan 2 darab negatif secant kuasa 2, kita akan dapat negatif 2 secant kuasa 2 2T. Itulah jawapan bagi terbitan pertama bagi negatif tangent 2T. Terbitan pertama, yang ni dipanggil terbitan pertama. Kita sedang mencari terbitan pertama bagi fungsi di atas ni. Okey. Dengan proses pembezaan. Okey. Simple. Soalan 6, kemudian kita pergi kepada soalan 7. Soalan 7. 7 kita ada Y sama dengan negatif 2 tangent X. Okay. Y sama dengan negatif 2 tangent X. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita, oleh kerana Y, X, kita nampak kita boleh tulis simbol dy dx, ataupun kamu tak tahu nak tulis apa, terus tulis sama dengan negatif, baca dulu daripada kiri ke kanan, negatif 2, tak apa, nombor kat depan tangent tak ada masalah. Tangent, yang penting yang kita perlu ingat ialah nombor yang selepas tangent ni dan sebelum X. Lepas tangent je kita tengok ada nombor tak ada. Sebelum X ada nombor tak ada. Jadi selepas tangent tak ada X, tak ada nombor, tak apa. Barulah kita baca sekali lagi negatif 2. Terus tulis negatif 2. Sebab apa? Nombor tak ada, kita tak perlu tulis apa-apalah. Barulah kita baca balik negatif 2. Tangent. Tangent ni kamu perlu tulis. Selepas kita lakukan dy dx, kita akan dapat secant kuasa 2 X, kita tulis balik. Jadi sekarang ni tangent dah jadi secant kuasa 2. Jadi daripada negatif 2 tangent X, setelah kita melakukan pembezaan, kita akan dapat negatif 2 secant kuasa 2X. Ataupun simbol yang sebenarnya kat sini kamu buat dy per dx. Jadi itulah jawapan dia untuk soalan nombor 7. Okey. Jadinya untuk soalan nombor 8, kita tengok soalan nombor 8 kita ada d per dt dalam kurungan negatif tangent 3t. Apa yang perlu kita buat ialah sama juga kaedah dia. Yang ni d per dt. Tak tahu nak tulis apa, terus tulis sama dengan, baca daripada kiri ke kanan, negatif tangent 3t. Jadi kita akan dapat negatif tangent. Lepas tangent kita ada nombor 3. Terus kita tulis 3 dulu kat depan dia. Kemudian barulah kita baca balik semula daripada kiri ke kanan, negatif tangent negatif, kita tulis negatif tangent. Lepas kita lakukan dy dx, kita akan dapat secant kuasa 2 3t, kita salin saja balik. Jadi barulah kita darabkan. Kenapa nak kena darab? Sebab kita buat kurungan tadi, 3 darab negatif 1 negatif, kita dapat negatif 3 secant kuasa 2 3t. Itu sahaja untuk soalan nombor 8. Dan soalan nombor 9,
kita ada soalan nombor 9 yang penghabisan dalam tajuk ni ialah y sama dengan 1/3 tangent 6x. Jadi apa yang perlu buat ialah y sama dengan 1/3 tangent 6x. Saya pun salin balik kat sini. Soalan nombor 9, y sama dengan 1/3 tangent 6x. Y x. Jadi kita boleh simply tulis dy per dx sama dengan, baca daripada kiri ke kanan, oleh kerana 1/3 ni ada kat depan tangent, tak ada masalah. Dia yang penting lepas tangent ada 6, barulah kita tulis 6 tu kat depan. Okey. Kemudian barulah buat kurungan 1/3. Okey. Tangent setelah kita melakukan pembezaan dy dx, kita akan dapat secant kuasa 2. Kenapa tiba-tiba cikgu terus boleh tulis secant kuasa 2? Sebab berdasarkan rumus yang ada pada sini, kita ada tangent, kita boleh terus tulis secant kuasa 2 sekiranya kita melakukan pembezaan. Jadi kita dah pun melakukan pembezaan sebenarnya ni, merujuk kepada simbol ni, merujuk kepada kita dah sedang melakukan pembezaan terhadap tangent. Kita akan dapat secant kuasa 2, dan 6x ni kita tulis 6x. Kurungan 6 dan kurungan ni adalah merujuk kepada darab. Jadi 6 perlu didarab dengan 1/3, kita akan dapat 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6. Jadi 2 darab 1, 2, 2 secant kuasa 2, 6x. Ataupun kamu tak faham cara potong ni, kamu boleh terus tekan kalkulator, iaitu dengan cara 6 kamu darab dengan 1. Secant kuasa 6x ni kamu kena salin. Jadi kamu kena salin macam biasalah. Jadi inilah jawapan dia. Sampai di situ saja terlebih dahulu untuk hari ini. Jadinya apa yang perlu kita buat ialah ini adalah tajuk yang ataupun subtajuk yang terakhir dalam topik besarnya adalah pembezaan. Jadi pada minggu hadapan kita akan terus masuk kepada tajuk ataupun topik baru, iaitu pengamiran. Jadi kamu boleh penuhkan terlebih dahulu modul-modul yang sebelum ni, yang tertinggal ni, modul-modul ni yang kamu dah pun tinggal sekian lama, penuhi modul. Okey, untuk yang ini nanti kita akan terangkan selepas kita belajar tajuk pengamiran lah. Okey, yang ni agak panjang sikit cerita dia untuk muka surat yang ke-20 ni. Tapi kita akan masuk dulu topik yang seterusnya pada minggu hadapan, iaitu pengamiran. Okey, setakat itu dulu untuk hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa untuk isi kehadiran pada hari ini. Okey, InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video yang seterusnya.